Assalamualaikum. Okey, kembali lagi bersua bersama Mokti. Okey, di Mokti channel kesayangan anda. Okey, tak gitu. Okey, alhamdulillah. Okey. Di resipi kali ni Mokti nak kongsi dengan anda resipi iaitu laksam Kelantan. Okey. Tepung beras dan tepung gandum. Okey. Dua bahan ni je kita guna ya. Okey, ini tepung. Mula-mula kita ambil tepung gandum. Okey. Mokti guna tepung gandum cap terus. Macam tepung gandum ni terpulang lah nak jenama apa. Yang penting tepung gandum. Okey, 3 senduk tepung gandum. Okey, masukkan 3 senduk tepung gandum dalam bekas tu. Okey, lepas tu tepung beras. Okey. Tepung beras ni Mokti guna 4 senduk tepung beras. Okey. Lebihkan tepung beras sikit lah. Okey, masukkan dalam bekas juga. Satukan tepung beras dan tepung gandum tadi dalam satu bekas. Alright. Lepas tu kita akan campurkan dengan sedikit garam. Okey, 1 sudu garam. 1 kecil sudu garam ya. Okey. 3 bahan ni je kita guna untuk buat laksam. Senang sangat bahan dia. 3 bahan saja. Okey, lepas tu campur dengan air. Okey, 3 cawan besar air Okey, masukkan dalam tepung gandum dan tepung beras tadi. Okey, lepas tu aduk dan kacau. Okey, masukkan lagi air. Okey. Air 3 cawan besar baru ngam-ngam dengan gandum 3 senduk dan tepung beras 4 senduk tadi. Okey. Okey, aduk-aduk rata dulu Okey. Kacau-kacau biar dia tercampur semua. Okey. Ini masih berketul kita kena kacau-kacau lagi. Okey, buat laksam ni senang je, tak susah pun. Anak-anak pun suka makan. Memanglah laksam Kelantan ni memang sedap. Okey, campurkan last 3 cawan besar air. Okey, ni yang last lah. Okey, cawan yang last. Okey, Mokti masukkan air. Okey, kacau. Okey, nampak. Ini dia masih berketul Ini berketul ni kita kena tapis Tuskan dia. Okey. Kalau tak dia tak akan hilang ketul dia tu. Kena tapis. Okey, ikut macam mana Mokti buat dalam video ni Alright. Okey, kita tuskan dia, kita tapiskan dia. Okey ni. Ini tepung tadilah. Tepung nampak tepung yang kita kacau tadi tu masih berketul kan? Okey, kita tapiskan dia. Okey, tuskan. Okey, lepas tu sambil kacau. Ini tujuan untuk hilangkan ketulan dia tu. Gandum yang berketul tu. Okey. Ni nanti kita kacau-kacau sambil tekan atas tus tu. Pusing-pusing kita tekan, nampak dia berketul kan? Okey. Bila kita tekan gitu dia hilanglah berketul dia tu. Okey. Jadi yang kat bawah tu yang struktur dia yang halus lah. Kita nak yang struktur yang halus macam tu lah. Okey, habiskan dalam bekas tu Okey, habiskan. Tuskan sampai habis. Nampak tak dia berketul tu kan? Apabila tuskan macam ni dia tak akan berketul lagi lah. Dia cantik lah. Adunan dia pun dia jadi cantik. Halus cantik lah. Tengok macam kejap lagi hasil dia. Kita tengok hasil dia kejap lagi. Okey. Tekan-tekan. Nampak dia dah hilangkan ketul tu. Okey, yang lebihan atas tu kita masuk balik dalam bekas.
Sebab dia dah tak berketul tu. Okey, masukkan je. Campurkan sekali. Okey, nampak adunan dia? Dah cantik kan? Okey, dah halus dah. Macam ni lah dia hilang dah ketul-ketulan dia tadi. Macam ni. Okey, cair macam ni lebih kurang macam gini lah. Kita dah boleh apa? Dah boleh kukus dia nanti. Lebih kurang cair macam tu. Okey. Lepas tu adunan tadi kita akan masukkan balik dalam cawan ni. Okey, dalam cawan sukatan mukti ni. Okey. Ini tujuan senang kita nak tuang dalam pengukus nanti. Kalau lebih bagus yang ada moncong dia tu. Senang. Jadi dia tak tumpah tau. Okey. Lepas tu kita guna penutup periuk tau. Penutup periuk Okey, lepas tu lumurkan dengan sedikit minyak masak. Tujuan dia supaya dia tak melekat. Okey, dah lumur minyak masak tadi, masukkan dalam pengukus lah. Masukkan dalam pengukus. Okey, lepas tu kita tuang adunan kita tadi. Adunan laksam kita tadi tu kita tuang perlahan-lahan, masukkan dalam penutup periuk. Guna penutup periuk je. Okey. Jangan banyak sangat jangan sampai dia meleleh kat tepi tu. Itu ngam-ngam lah tu. Lebih kurang macam tu, dia tak tumpah tu. Okey, dah didihkan air apa semua tu. Tutup. Okey, lebih kurang dalam 5 minit gitulah. Apabila dia dah menggelembung tu, dah boleh angkat. Dah boleh angkat lah. Nampak? Okey, tadi dia dah menggelembung. Okey, kita boleh angkat lah. Dah macam gini dah boleh angkat lah. Dia menggelembung tepi tu. Nampak? Okey, macam ni dah boleh angkat tau. Dah cantik. Dah masak cantik. Ni panas hati-hati tau. Panas tau. Okey, kita letak ke tepi. Kita biarkan dia suam-suam kita akan gulung dia sekejap lagi, tapi kita tak boleh gulung dalam keadaan dia panas. Okey, ni dah Mok Teh dah gulung tadi Okey, kejap lagi Mok Teh videokan cara Mok Teh gulung dia. Okey, kejap. Okey, apabila dah masak tadi, kita dah kukus tadi. Okey, ni dah suam-suam kukus. Jangan terlalu dia sejuk sangat pun tak boleh juga. Kena dia suam-suam je. Okey, kita gulungkan dia. Okey, nampak. Kita tolak perlahan-lahan, nanti dengan sendiri dia akan menggulung. Okey, nampak cantik kan? Dah jadilah laksa Mok Teh ni. Okey. Macam tu je, senang je. Nampak. Masa nak menggulung, nampak ni. Masa nak menggulung tu jangan biarkan dia sejuk baru nak gulung. Dia kena suam-suam. Baru dia melekat cantik gulungan dia tu. Kalau dia terlalu sejuk dia tak menggulung jadinya. Okey. Nampak? Okey, ni dah jadilah laksam by Mok Teh ni. Senang je kan? Mok Teh fokus dekat-dekat tu. Okey. Lepas dah sejuk, biarkan sejuk. Okey, dah boleh potong. Okey, Mok Teh gunting. Guna gunting je senang. Nak potong dengan pisau pun boleh, gunting pun boleh. Senang. Okey, kita potong kecil-kecil, masukkan dalam mangkuk. Ini anak-anak Mok Teh memang suka menambah diorang kalau makan laksam ni. Kan anak-anak je, kita pun hantu laksam juga. Okey, potong sehingga habis. Berapa nak untuk makan tu kita potong lah. Okey. Cantik kan, bulat dia tu dah jadi cantik dah laksam kita ni. Laksam ni dia lembut tu yang jadi sedap makan, tambah dengan kuah ikan, rasa ikan tu lagi sedap. Lemak-lemak dia kan. Okey. Okey. Lepas gunting nampak. Inilah hasil lepas pada kita gunting tadi laksam kita tadi tu. Cantik kan gulungan dia tu pun.